Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini Sabtu 18 Rabiul Awal 1444 bersamaan dengan 15 hari bulan 10 2022. Ini adalah merupakan siri yang ke-10 bagi surah An-Najmi. Surah An-Najmi ini adalah merupakan siri yang ke-10. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 56. Ayat 56 sehingga ke akhir surah ayat 62. Surah An-Najmi ialah surah yang ke-53, berada dalam juzuk yang ke-27. Ayat yang kita akan baca ini Allah SWT beri amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi amaran kepada orang-orang yang tak mau beriman, yang kerah kepala, yang tak dengar kata, supaya mereka akur bahawa kiamat itu sudah dekat. Kalau kamu tak beriman, kamu akan rugi. Kemudian Allah nyatakan huru-hara kiamat itu besar. Tidak ada orang yang boleh menyelamatkan daripada huru-hara itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan di akhir surah ini Allah Subhanahu wa taala minta supaya kita sujud menyembah Allah Azza wa Jalla semata-mata, ikhlaskan semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Jangan buat benda-benda yang dimurkai oleh Allah. Jangan sujud pada makhluk. Itu tajuk yang kita akan bincangkan insya-Allah. Jadi oleh kerana ayat 62 di akhir surah ini ada sujud tilawah. Ada sujud tilawah, maka para pelajar yang berada di alam nyata dan di alam maya boleh bersedia untuk sujud. Menghadap ke arah kiblat. Bila sampai kepada ayat ini, kita akan sujud. Dia panggil sujud tilawah. Sekali ya sujudnya. Macam sujud pagi Jumaat itulah, sekali ya. Sujud tilawah, kemudian kita bangun, kita akan sambung balik ayat yang kita baca insya-Allah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1176. 1176. Mari kita baca ayat dan kita bersedia untuk sujud. Ayat 56. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Hadza nadhiirun minan nuzuril uulaa. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
Sambung balik kepada penjelasan ayat, insya-Allah. Dia sekali sujud ni, bukan dua kali. Sujud tilawah hanya berapa kali? Sekali ya. Membaca tahiyat pula kan. Lepas sujud tilawah baca tahiyat, bisalah pula berat dia tu. Baik para pelajar sekalian, mari kita sambung. Hadza nazirum minan nuduril ula. Hadza ay dalam tafsir dia pilih hadza bermakna hadzal Quran. Quran ini adalah pemberi amaran di antara jenis-jenis amaran yang telah lalu. Jadi amaran itu banyak dah. Kita tengok kepada munasabatul ayah. Munasabah ayat ini macam mana? Lamma tammal kalam, Allah Ta'ala sudah sempurnakan perbincangan tentang perjalanan agama yang indah ini dengan susunan yang begitu teratur, dengan penjelasan yang begitu jelas, nasihat yang diberi, perundangan yang disampaikan, cerita-cerita yang dihikayatkan, cerita yang sahih. Maka Allah Ta'ala beri amaran kepada puak-puak kafir dengan pelbagai bentuk amaran. Sama ada amaran secara direct ataupun amaran dalam berbentuk nasihat dan iktibar dengan kebinasaan orang-orang yang terdahulu. Amaran tentang iktibar telah kita ambil dalam beberapa ayat yang lepas. Maka sekarang ni kita pergi kepada amaran dari sudut peringatan. Hadza, tengok dalam Quran, dalam terjemahan dia pilih Al-Quran. Dalam tafsir ni ada pandangan ulama kata hadza ay hadzal rasul. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazirun linnasi, salah seorang daripada pemberi amaran peringatan kepada manusia, min jinsi man sabaqa minar rusul, termasuk daripada jenis rasul-rasul yang telah lalu. Maka di sini kata di para ulama, Al-Mawardi contohnya mengatakan fihi qaulan, ada dua pandangan di sini. Pandangan yang pertama, nazir dalam ayat ini iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazirum bil haqqi, sebagaimana para nabi, para rasul yang telah lalu, maka nabi sebagai penutup kepada mereka, kepada rasul-rasul yang lepas. Wasani annal Quran, ada yang mengatakan Quran ini sebagai nazir, pemberi amaran daripada siri-siri kitab-kitab yang terdahulu. Jadi Quran sebagai penutup. Maka kata di ulama tafsir, dua-dua tu betul belaka. Dua-dua tu betul. Nabi pembawa, pemberi amaran. Kalau kata kitab juga, sebab kitab tak mari kecuali ada nabi, ada rasul. Maka kita mengatakan bahawa hadza Quran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang bersama dengan Quran, adalah pemberi amaran di antara jenis-jenis amaran yang telah lalu. Sesalah kita dalam masalah ini, dua pandangan itu digabungkan, dia boleh jadi satu. Itu yang dipanggil al-jam'u bainal aqwal. Kalau kita boleh jamak di antara pandangan-pandangan ahli tafsir, itu yang terbaik. Dia kaedah dia, kalau nampak banyak pandangan, kita cuba jamakkan. Kalau boleh jamak, selesai. Kalau tak boleh jamak, barulah kita gugurkan satu. Yang mana dulu, yang mana kemudian. Itu kaedah dia. Jangan mudah nak gugur dulu. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut banyak dalam ayat-ayat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tentang Quran. Contohnya dalam surah Al-Furqan ayat 1, Tuhan kata tabarakallazi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Maha suci Allah Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, supaya menjadi peringatan, naziran,
menjadi pemberi amaran kepada seluruh alam. Jadi dua-dualah. Nabi sendiri itu pemberi amaran, Quran juga memberi amaran. Alhamdulillah. Ayat 57, azifatil azifah. Hak apa ni? Telah hampir masa datangnya saat yang hampir itu, yakni hari kiamat dekat dan dengan masa dia. Tengok munasabatul ayah. Munasabatul ayah, lamma zakara, setelah Allah Ta'ala menyebut dalam ayat-ayat yang lepas binasanya umat-umat yang terdahulu, kaum Nuh, kaum Samud, kaum Ad, kaum Mu'tafikah, kaum Lut, maka Allah Ta'ala bawa mari hadza nazir. Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Quran ini pemberi amaran, peringatan kepada kamu, jangan binasa sebagaimana binasanya umat dulu. Jangan kamu letakkan kamu dalam kebinasaan sebagaimana binasanya umat-umat yang terdahulu. Jadi kalau kamu nak binasa juga, langgarlah. Jangan ikutlah perintah Allah. Lawanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini kata azifatil azifah, masa yang dijanji itu dekat. Ayat qarubat wadanat, masa datangnya kiamat itu dekat. Ayyuhan nas, wahai manusia. Kiamat itu ada dua tanda pelajar. Azifah ibaratun anil qiyamah bi ijma'in minal mufassirin. Satu, Ibnu Ashur kata hadza nazirun bi azifatin qaribin, peringatan ini dekat. Mana bukan satu benda yang jauh dah, dekat sangat-sangat. Maka kita mengatakan macam mana boleh yang terdekat? Kiamat daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dah bagi tahu ana wasa'atu kahataini, aku dengan kiamat ni dekat macam ni. Tapi tak kiamat lagi, dah 1444. Tak kiamat lagi. Jadi kita mengatakan bahawa para jemaah, kiamat itu ada dua kategori. Kiamat yang besar, yang hancur dunia ini, itu tak tahu bila, Allah Ta'ala saja yang tahu. Satu lagi dia panggil kiamatun sughra, ataupun dia panggil kiamat individu. Itu kita tengok depan mata kita, hari-hari ada orang mati. Sebab bila mati seorang manusia, qamat qiyamatuhu, bermakna berlakulah kiamat kepada orang tu. Jadi ingat baik-baik, azifatil azifah, kiamat itu dekat, sama ada kiamat besar atau kiamat individu dekat. Kalau kamu mati, kamu jumpalah apa yang kamu, sama ada kita yang beriman ni, kita jumpa apa yang dijanjikan oleh Allah. Orang yang bukan beriman, dia akan jumpa apa yang mereka ingkar, yang mereka tak percaya, sudah ada depan mata dia. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut beberapa ayat tentang kiamat itu hampir. Tanda pelajar nombor ayat dalam surah Al-Anbiya, suratul Anbiya ayat 1, Allah kata apa? Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah hampir bagi manusia itu hisab, perhitungan mereka dalam keadaan lalai. Jadi indahnya dalam surah Asy-Syura ayat 17, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib, apa yang kamu tahu, mungkin kiamat itu sudah dekat. Artinya kita jangan cuba nak menjauhkan kiamat daripada kita, supaya kita tidak lara, kita tidak lalai, kita tidak leka. Kalau kita rasa jauh, aku lambat lagi nak mati, macam-macam benda kita nak buat, enjoy sana sini, menghabiskan masa tak terpasal, solat tak menjadi perkiraan. Yang dia ingat kau dia boleh enjoy, ya boleh suka-suka je. Dia ingat dia macam hayawan hidup atas dunia, meragut rumput, akhirnya dimakan orang, itu je. La. Bila mari kiamat yang begitu dahsyat,
Allah gambarkan kepada kita tentang kiamat ayat 58, laisa laha min dunillahi kashifah. Tidak ada sesiapa pun selain Allah yang dapat menahan atau menghilangkan huru-hara hari kiamat itu. Tengok munasabatul ayah. Lamma daqal khinaqu min zikriha, setelah berasa sempit dada. Sempit dada, kiamat nak datang. Bila mari kiamat, orang tu akan mati. Sama ada kiamat besar atau kiamat kecil, mana orang ni akan rasa sempit dada, susah hati. Jadi mereka akan mencari, menanti-nanti penjelasan siapakah yang boleh menolak huru-hara yang besar itu. Fasta'nafa qawlahu, maka Allah Ta'ala bawa mari ayat kita ni menyatakan siapakah yang berkuasa, siapakah yang mampu untuk menghilangkan huru-hara hari kiamat. Laisa laha min dunillahi kashifah, iaitu tidak ada siapa pun selain Allah yang dapat menahan atau menghilangkan huru-hara hari kiamat itu. Ai la yadfa'uha min dunillahi ahadun, tidak ada siapa yang boleh menolak huru-hara itu lain daripada Allah Ta'ala. Tiada siapa yang mampu. Wala yattali'u ala ilmiha siwa, tidak ada siapa yang boleh tengok bila ke tarikh kiamat kecuali Allah Azza wa Jalla saja yang maha mengetahui. Apa makna kashifah? Kashifah ni, apa makna kashifah? Sebab ayat ni famous sangat. Selalu dengar. Dengan mana ayat ni? Dalam TV, dalam radio, orang buat nasyid, buat lagu, buat zikir. Laisa laha min dunillahi kashifah. Ayat ini ayat cerita. Cerita di akhir esok tak ada siapa yang boleh menghilangkan huru-hara itu lain daripada Allah Azza wa Jalla. Adakah sabit bahawa ini satu zikir yang afdal untuk kita jadikan zikir? Tak salah. Ayat Quran ni semuanya baik belaka untuk kita baca, untuk kita jadikan dia zikir. Tetapi adakah dia ada kelebihan yang tersendiri yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ayat ni ayat zikir munajat? Maka banyak lagi zikir-zikir lain yang maksur yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita lebih kepada dia panggil zikir tajribah. Zikir tajribah, mana orang ni kata aku berzikir dengan ni, dia boleh sekian-sekian. Maka itulah keadaan yang berlaku kepada masyarakat kita ini. Dia suka kepada amalan-amalan yang pelik, walaupun tidak warid daripada sunnah Nabi, supaya jadikan dia itu sebagai zikir. Dan tidak nafi ini ayat Quran, kalau kita baca boleh pahala. Cuma eloklah kalau nak berzikir, pelajar-pelajar tanda, kalau kata nak berzikir, nak jadikan dia sebagai zikir amalan khas, baiklah kita ambil apa yang diwarid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya ambil daripada ahli-ahli nasyid. Begitu keadaan. Baik, apa dia maksud? Ma makna al-kashif? Al-kashf, kashif. Kata di Al-Wahidi, dari kalangan ahli lughah mengatakan raf'u syai' amma yuwari, siapa yang boleh mengangkat, menghilangkan satu benda yang menyusahkan kita, itu makna kashif. Kashif. Wal makna hadza ala al-qawl anna al-qiyamati, maknanya pada hari kiamat esok dengan huru-haranya, dengan matahari di atas kepalanya, ada orang berenang dalam peluhnya, mana tidak ada siapa yang boleh melepaskan huru-hara itu lain daripada Allah. Ay la tunjihim, tidak menyelamatkan manusia itu daripada huru-hara makhluk lain. Tak boleh nak buat apa dah. Berhala, tokoh batu, semuanya tak bergerak belaka. Yang boleh menyelamatkan kita iaitulah Allah Azza wa Jalla. Jadi itu dia panggil kashifah.
Iaitulah yang boleh menghilangkan huru-hara. Ada juga dengan makna kasyif, dengan makna buka. Ai la yubdiha wa la yuzhiruha. Tidak boleh menjelaskan, menampakkan dia itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Maknanya laisa laha min dunillahi kasyifah, tidak ada siapa yang boleh tunjuk pada kamu bila kau berlakunya kiamat kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam ayat ini ada dua tafsiran para ulama. Tafsir yang pertama dia kata apa? Yang boleh menghilangkan huru-hara itu Allah, ataupun yang boleh menjelaskan kepada kamu bila kiamat itu Allah Azza wa Jalla. Jadi dua tafsir itu jelas. Dua tafsir itu jelas. Iaitulah dia panggil sama ada keadaan huru-hara Allah Ta'ala selamatkan. Banyakkan dalam hadis-hadis Nabi SAW yang mengajar kepada kita supaya melakukan beberapa amalan yang boleh menyelamatkan dia daripada huru-hara hari kiamat. Di antaranya tanda hadis yang panjang, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zillu arsy. 7 golongan yang boleh duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Kamu bayangkan, di saat kiamatnya begitu huru-hara, panas matahari di atas kepala, 7 golongan ini Allah Ta'ala beri bayang, boleh berteduh di bawah bayangan aras. Sudah pasti 7 golongan ini mempunyai kelebihan untuk menghilangkan huru-hara pada hari kiamat. Maka kita kena jadi. Ingat, siapa dia ingat 7 golongan? Belajar kita. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Lagi, pemuda-pemuda yang membesar dalam keadaan beribadat kepada Allah. Lagi, orang yang meninggalkan maksiat kerana takut kepada Allah. Orang yang berkasih sayang kerana Allah. Orang yang sedekah secara rahsia, tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu. Lagi, orang yang terikat dengan masjid. Satu lagi, orang yang boleh menangis seorang diri kerana takut kepada Allah. 7 golongan. Mampu tak mampu kita masuk dalam 7 kumpulan ni? InsyaAllah. Saya tak jadi pemimpin ustaz, ketua cawangan pun tak ada. Mana orang nak lantik jadi YB? Kita kata bukan pemimpin itu YB saja, Perdana Menteri saja. Pemimpin, semua orang pemimpin. Bila kita jadi ayah, kita bagaimana ayah kita berlaku adil kepada anak-anak. Bila jadi suami, pemimpin kepada isteri dengan anak-anak. Jadi semua orang itu pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin. Nak membesar dalam keadaan beribadat, kita sudah tua, terlepas rasa. Tapi kalau betul-betul kita waktu muda beribadat, alhamdulillah. Sebab itulah anak-anak yang masih membesar ini berpegang dengan hadis ini, beramal dengan dia, supaya kita layak mendapat 7, termasuk dalam kumpulan 7 yang Allah Ta'ala nak beri kepada mereka bayangan pada hari akhirat esok. Boleh? Kata insya-Allah. Orang tua kata selepas ustaz, terlepas 1 ada 6 lagi ada. Ada 6 lagi. Terlepas 2 ada 5. Kita buat mana yang kita sempat, mana yang boleh melayakkan kita untuk duduk di bawah bayangan pada hari kiamat, pada hari laisa laha min dunillahi kasyifah. Maka ketika itu kita kena apa? Kena berusaha untuk meraihnya. Adapun yang kata zikir khas ini tidak ada riwayat menyebut sedemikian. Atas nama ayat Quran nak baca. Orang kata dia ni tajribah, kita kata tajribah tu berbeza-beza. Tajribah ni berbeza-beza. Ada orang baca ayat doa Zinnun tu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia baca ayat tu, tajribah macam-macam. Tapi ayat tu memang jelas, sebab dia panggil zikir Nabi Yunus AS ketika dalam perut ikan. Dan Nabi pun sebut di antara zikir yang mustajab lain. Jadi yang ada dalil nas, kita beramal dengan dia. Yang tidak ada dalil nas, kita boleh baca, tapi nak jadikan satu amalan tetap, amalan khas atas nama tajribah itu, tajribah orang ni kita kata satu sukar.
Setiap orang tak sama dari sudut pengalaman. Setiap orang tak sama dari sudut pengalaman. Nah. Baik para pelajar, kita berpindah kepada ayat 59. Afa min hadzal hadisi ta'jabun. Maka patutkah kamu merasa hairan terhadap keterangan-keterangan Al-Quran ini sehingga kamu mengingkarinya? Tengok munasabah ayat. Ai lamma afhama hadza, setelah kita dapat memahami bahawa Allah Ta'ala akan hilangkan huru-hara, hilangkan duka cita pada hari kiamat daripada mana-mana hamba yang dipilihnya. Mana-mana Allah orang yang Tuhan pilih, selamatlah dia. Dan ada orang yang berat kedudukannya pada hari kiamat, dengan matahari atas kepala, peluh sampai ke mana-mana, ada sampai ke tengkuk peluhnya. Maka tidak ada helah, tidak ada cara yang boleh kita selamat kecuali beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ayat ini nak memberi amaran kepada orang yang mengingkari. Masih lagi degil. Tuhan kata apa? Puak kafir, afa min hadzal Quran ta'jabun. Kamu rasa pelik ke dengan Quran ini? Apa yang pelik dalam Quran? Apa yang pelik? Di antara ayat yang pelik yang suka di apa ni diterima oleh puak kafir, tanda aja. Surah Sad ayat 5. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Puak kafir kata, Muhammad, Tuhan yang banyak-banyak ni, dekat Kaabah saja ada 360 tongkol berhala, mau nak jadi satu? Pelik. Maknanya Allah kata, afa min hadzal hadis ta'jabun. Mu rasa pelik ke dengan apa yang dicerita oleh Quran ini? Kamu rasa pelik? Banyak lagi lah ayat-ayat yang menyebut tentang ajib, ujab. Orang kafir rasa pelik, maka Tuhan marah dia. Afa min hadzal hadis ta'jabun. Mu rasa pelik ke dengan Quran? Bukan setakat dia rasa pelik, tindakan dia pula melampau. Wa tadhakuna wa la tabkun, serta kamu tertawa mengejek-ngejeknya dan kamu tidak mahu menangis kesalkan kesalahan kamu, serta takutkan balasan buruk yang akan menimpa kamu. Tak mahu belaka dia. Ni orang panggil kerah kepala, dia tak mahu. Dengar Quran dia ketawa perli-perli, bahkan mereka tak rasa takut langsung. Tak ada dalam jiwa dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita orang beriman berbeza. Bila kita dengar Quran, kita terima, hati kita gemetar, kita rasa takut. Takut apa? Takut kita dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil sifatul mukmin. Sifat orang yang beriman, dia akan rasa takut, dia akan rasa gerun apabila mendengar ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Tapi buat kafir dah, dia dengar, dia ketawa, Muhammad pelik, Tuhan banyak-banyak jadi satu. Dia panggil bahasa kita hari ni kompres ke apa dia? Wak besar kecil. Ini tak betul ni. Benda ajaib yang dibuat oleh Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam, dia tak kata. Dia kata Nabi kita pelik, Nabi kita macam-macam, dia punya tuduhan. Allahul musta'an. Tengok di ayat 61, wa antum samidun, sedang kamu adalah orang-orang yang sombong angkuh, lagi yang melalaikan kewajiban. Ai wa antum ghafiluna lahu, kamu itu lalai, kamu lara, kamu tak mau ikut Allah, kamu tak ingat ke Tuhan. Itu dia panggil lalai ataupun lara. Lalai ataupun lara. Wa antum samidun, maka Allah Ta'ala kamu ni lalai, tak faham juga. Kata di Ibnul Jauzi dalam tafsir dia kata makna samidun, tanda ni pelajar, makna samidun fihi khamsatu aqwal.
Ada 5 pandangan ulama. Yang pertama, lahun, mereka dalam keadaan lala. Apa lahun? Maknanya lara, lalai, tak tahu apa. Satu. Yang kedua, mu'ridun, mana mereka berpaling, tak mau ikut. Quran apa? Wassalisu annahu al-ghina'u. Maknanya wa antum samidun, kamu duk main, duk menyanyi ya. Duk menyanyi. Bukan nak dengar orang baca Quran dia menyanyi. Warabi' ghafilu, makna lalai. Yang kelima, asyirun batirun, sombong, takabur. Macam mana ni? 5 pandangan ni macam mana kita nak ambil? Jadi ada yang mengatakan semua sekali lah. Puak kafir itu ada belakang perangai tu. Wa antum samidun, dia lalai, dia tak ingat kepada Tuhan, dia tak menerima, dia bangga, dia sombong. Bila orang baca Quran duk menyanyi, tak mau orang dengar. Semua package itu memang dibuat oleh puak-puak kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kata di para ulama Islam, dia kata hubbul kitabi wa hubbu alhanil ghina fi qalbi abdin laysa yajtami'an. Tanda ni pelajar, kata-kata syair ni. Hubbul kitabi wa hubbu alhanil ghina fi qalbi abdin laysa yajtami'an. Cinta kepada Quran dengan cinta kepada nyanyi-nyanyi dalam hati seorang hamba tidak akan berkumpul. Tak berkumpul. Ni ngapa Quran tapi cinta ke lagu, duk dengar lagu siang malam. Ni apa Quran apa dia ni? Mari pula zaman kita hari ni, sebahagian daripada pusat-pusat tahfiz, ibu bapa hantar anak pergi suruh hafal Quran, dia suruh hafal lagu-lagu budak-budak ni, duk bergendar dalam masjid. Habis masjid ni musim Rabiul Awal ni pakak masuk gendang, pakak menyanyi belakang. Oi, jangan main. Kita bergendang malam ni bersama dengan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan tu lagi bukalah dalam kitab sejarah mana. Mana cucu Nabi Sayyidina Hasan ke Sayyidina Husain ajak orang bergendang dekat dengan masjid Nabi kerana cinta kepada Datuk. Ada? Pergi cari kalau ada. Kalau ada kita gendang kat sini. Melompat habis buat kita ni. Jangan main. Tukar kata gendang, kita beri kaya ya kita. Peloping baru sedap. Kata apa? Mari cinta Nabi, bawa cinta hak Nabi tak ajar. Apa cerita? Jadi kita jangan terpengaruh. Kalaulah orang tu benar cucu Nabi pun, kita yang kita naknya ajaran yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekak mari dakwah menempel di atas nama keturunan, tapi kita tidak bangga dengan ajaran. Sepatutnya orang yang mengaku keturunan Nabi inilah orang yang paling kuat mengajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tidak ni orang ni duduk ajar benda hak Nabi tak ajar, berselindung di sebalik nama keluarga. Na'udzubillah. Baik para jemaah sekalian, di akhir ayat sebelum tu ayat ini ditafsir dengan ayat surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat 1 sehingga ayat 3. Ayat ini ditafsir dengan surah Al-Anbiya ayat 1 sehingga ayat 3. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Allah kata dekat dah, hampir dah dengan hisab, perhitungan manusia dekat. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, mereka masih lalai, masih lara, masih leka, masih berpaling, tak mau terima Quran. Ma ya'tihim min zikrin min rabbihim, tidak datang peringatan daripada Allah, Quran mari, illa istama'uhu wa hum yal'abun. Dia dengar, dia duk main-main. Duk melompat, duk bersiul dekat Kaabah. Bila dengar Nabi duk baca Quran dekat Kaabah, dia bersiul, melompat, menyanyi. Supaya apa? Supaya orang tak dengar apa yang dibaca oleh Nabi. Lahiyatan qulubuhum, mereka dalam keadaan yang lalai, yang lara, yang begitu dahsyat. Baik para pelajar sekalian, kita tamatkan ayat kita ini dengan ayat sujud tadi.
fasjudu lillahi wa'budu. Oleh yang demikian, hendaklah kamu sujud kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran itu, dan beribadatlah kamu kepadanya dengan sepenuh-penuh tauhid. Ai fasjudu lillahi wahdahu, sujudlah kepada Allah Ta'ala yang esa, khadi'ina lahu, tunduk kepadanya, wa'buduhu, sembahlah Allah Ta'ala, ikhlaskan tauhid itu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi apa maksud ayat ini? Kata di ulama tafsir ni dia bukannya dengar gitu ya, dia akan cerita kepada kita. Dia kata zammul mu'ridin an sama'il Quran. Ayat ini Allah Ta'ala cela orang-orang yang lari daripada mana? Maaf. Tengok dalam tafsir dia kata tadi. Qala Sam'ani, dia kata fasjudu lillahi wa'budu, ai sebagian ulama mengatakan as-salawatil khamsa, maknanya mu kena jaga solat yang 5 waktu. Ada ulama kata dah, ayat ni ayat Makki, macam mana turun Quran dah. Jadi dengan makna kalau sebelum turunnya ayat Quran suruh solat, mana fasjudu lillahi wa'budu dengan mana ikhda'u lillahi wa wahidu, kamu tunduklah kepada Allah dan esakan Allah Azza wa Jalla. Jadi asal sujud tu dengan makna taat. Itulah dia. Ada yang mengatakan sujud tilawah, bila dengar sini kena sujud. Wahwa qaul Ibn Mas'ud, inilah pandangan Abu Hanifah wa Syafi'i. Jadi kita mengatakan bila sampai di ayat ni kita kena sujud. Wallahu a'lam. Tamatlah perbincangan kita secara ringkas kepada ayat 56 sehingga 62. Maka dengan ini tamatlah tafsir surah An-Najmi sebanyak 10 siri. Sekarang kita berpindah kepada Al-Fawaid. Tanda ni pelajar. Berpindah kepada Al-Fawaid. Faedah, 5 faedah yang kita nak ambil daripada ayat yang kita baca ini. Al-Faidatul Ula, faedah yang pertama, Allah Ta'ala sebut faedah yang pertama, hadza nazirum minan nuzuril ula. Al-Quran ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran ini adalah pemberi amaran di antara jenis-jenis amaran yang telah lalu. Dia kata apa? Kenapa dia mula dengan nazir, dia tak kata dengan bashir? Sedangkan sifat Nabi ada 2, bashiran wa naziran, pemberi khabar gembira. Nabi juga kepada orang beriman khabar gembira. Naziran, bashiran lil mu'min, naziran pemberi amaran kepada orang yang derhaka. Tapi kenapa dia sebut nazir, dia tak sebut bashir? Tanda ni pelajar. Li'annal maqam, kerana ayat ini ayat menyebut tentang peringatan Allah Azza wa Jalla kepada orang yang derhaka. Daripada awal surah, tanda pelajar, dari surah ni, suratul Najmi, tahaddasa min awalis surati ila akhirah an Quraisy. Ayat ini daripada awal sampai ke akhir semuanya cerita dia tentang Quraisy, tentang Quraisy. Wa takzibiha lirrasul, mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menyembah berhala. Maka Allah kata Muhammad itu nazir. Quraisy, mu kenal Muhammad siapa? Muhammad itu adalah nazir minan nuzuril ula, salah seorang daripada pemberi amaran daripada siri-siri pemberi amaran rasul-rasul yang terdahulu. Jadi sebagaimana orang dulu derhaka, mereka binasa, kamu pun kalau nak binasa juga derhakalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil siyak. Mana ayat ini kita fahamlah. Surah An-Najmi ini surah diturunkan di Makkah. Sebab itu dikatakan, diceritakan awal baru ni, bila Nabi kita pas sujudu tu, habis Nabi kita sujud, habis pakat sujud belaka. Wallahu alam. Yang kedua, al-faidatus tsaniyatu,
Faedah yang kedua, azifatil azifah. Azifati al-azifah, telah hampir masa datangnya saat yang hampir itu, iaitulah kiamat. Ulama kata at-tanbih ala qurbil munzari bihi. Ayat ini memberi peringatan kepada kita bahawa apa yang diberi amaran itu dekat. Wa huwa min kamalil inzar. Ini adalah merupakan suatu amaran yang begitu sempurna. Untuk apa? Lil bidari, supaya kita mulakan langkah perjalanan kita dengan menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang telah diamarankan. Macam kita hari ni lah, banyak amaran-amaran yang telah diberi. Contohnya bila kita berjalan selikuh, dia tulis awas selikuh tajam. Ada selikuh tajam. Tempat konah baring, kata budak. Dulu gambar tengkorok. Sekarang ni tak ada gambar tengkorok ni. Tak ada dah. Lama kita muda-muda dulu, tepi jalan tu kalau tempat bahaya dia tulis, dia tak gambar tengkorok. Lalu ni tak ada gambar tengkorok. Ada. Rupanya tak boleh, takut. Sebab ni cerita nakal ni, bukan cerita Quran ni. Orang ni bila tamat gambar tengkorok, dia lagi kuat press, takut hantu. Betul atau tidak? Betul kata cerita karu. Patutnya gambar tengkorok mana tempat orang mati gambar sini memperik lah. Dia lagi press sebab dia takut ke tengkorok. Na'udzubillah. Sebab tu kaji apa buat lah gambar tengkorok. Yang tak ada kena menunggu tafsir ni awal. Cerita saja. Mana dia kata bila Allah Ta'ala beri amaran benda tu akan berlaku dekat, bermakna kita mesti buat persiapan bahawa kematian itu depan mata kita. Tak situ. Ni kita duk mikir lagi sebabnya sedap hati tu, sebab kita duk ambil keturunan kita. Tak apa. Saya baru umur 50. Arwah ayah ni umur 80 mati. Mak 90. Ush, ada 40 tahun lagi untuk kita enjoy. Tu rasa sedap hati tu. Kita tengok kawan-kawan kita umur sebaya mati dah. Saya baru umur 60. Kawan saya dulu mati umur 40. Kenapa kita tak fikir orang yang mati awal? Duk mikir panjang-panjang umur supaya kita boleh larak. Jadi ayat ini Allah Ta'ala peringatkan kita bahawa apabila diberi amaran benda tu dekat, kamu berhati-hati. Makna kematian tu sangat dekat, maka kita para jemaah sekalian berhati-hati dengan kematian sebab dia sangat dekat dengan kita. Kita pergi kepada faedah yang ketiga. Afamin hadzal hadisi ta'jabun. Adakah dengan ayat Quran ini kamu pelik, rasa pelik? Wa tadhakuna wala tabkun, kamu ketawa-ketawa je tak takut langsung. Wa antum samidun, dan kamu lara, kamu tak hiraukan kepada amaran Allah Azza wa Jalla. Banyak kan makna samidun tadi, ada kata lara, ada kata leka, ada kata sombong, macam-macam perangai yang kamu ada. Jadi kata di para ulama tulis ayat ini Allah Ta'ala mencela orang-orang yang tak mau dengar Quran, tapi dia suka dengar lagu-lagu. Quran tak ada. Kama halu as-sama'atiyah. Sebagaimana orang-orang yang duk dengar zaman Nabi dulu, puak-puak dia ni duk dengar siulan-siulan, lagu-lagu hinga bangar yang dibuat dekat Kaabah untuk nak menghalang orang daripada dengar Quran. Itu puak kafir tu. Zaman kita ni dia tak ada halang apa dah. Dia beri alat gadget kita ni, semua benda dengan lagu belaka. Jadi semua benda dengan lagu belaka. Yang saya rasa sedih juga ni, ustaz-ustaz pendakwah pun bila buat kata-kata nasihat, lagu lalu toten lagu. Lalu toten. Muzik. Berdoa masuk muzik juga. Doa masuk muzik juga. Kita kata doa apa dengan muzik ni? Baca Quran dengan lagu, dengan lagu-lagu tu maknanya rina, lagu. Dengan muzik kita kata jangan. Itu perbuatan jahiliah nak menyekat orang. Sekarang ni orang tak dengar Quran. Ni ada setengah kereta ni, bila kita naik kereta sahabat-sahabat kita ni, tutup pintu, buka enjin, bunyi lagu selalu. Kata tutup tak, saya bukan jenis dengar lagu. Dia kata minta maaf ustaz, radio dia ni tak boleh tutup. Dia pakai tak tutup dah.
Habis tinggi dia tutup volume, tutup suara. Tapi dia bunyi. Cerita kuatnya dia punya karut, dia punya perangkat tu sampai perangkat kena dengar lagi. Jadi anak sendiri secara peribadi kita sudah pesan kepada sahabat-sahabat yang edit video kita ni supaya jangan masukkan lagu-lagu muzik tidak ada. Kalau kata dia panggil iqa, suara latah, bunyi suara gitu tu, itulah tidak menjadi masalah. Sebagian disebut oleh tidak ada khilaf dalam masalah, tetapi hak muzik tu khilaf ulama. Harus orang kata mengambil hak harus, hak kata tak harus, kita nak jawab apa nak esok? Kalau yang tak harus tu, yang kuat hujah dia, nak jawab apa depan Tuhan? Tak payahlah, benda tak ada jangan dimasukkan. Sebab tu kalau admin saya sendiri buat, kita sudah bagi peringatan supaya tidak ada lagu-lagu. Kalau orang ambil juga kata-kata kita ada lagu tu bukan hak kita buat. Orang lain dia buat. Dia nak ambil, tapi dia tak tahu tuan dia tak suka dengan lagu. Jangan duk main lagu ni, bahaya. Baiklah para pelajar, kita pergi kepada faedah yang keempat. Afa min hadzal hadis, masih lagi dalam ayat ini, wa tadhakuna wa la tabkun. Kamu ketawa, kamu tak menangis. Kata di para ulama tadabbur, dia kata apa? Istihbabul buka inda qiraatil Quran wa sama'ihi. Sunat elok kalau kita baca Quran, kita boleh memahami isi kandungan sampai kita boleh menangis dengan Quran. Kita baca Quran, Allah Ta'ala sebut tentang azab, biar menggigil kita. Orang Kelantan kata biar ketar kita, mengalir air mata kerana takut pada Allah Azza wa Jalla, takut kepada azab Allah yang telah ditimpakan ke atas orang-orang yang derhaka. Kita kata na'udzubillah, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kami daripada neraka. Jadi bila kita baca Quran, sampai kita ta'assur bil Quran itu sampai boleh menangis. Menangis. Wa zammud dhahik wal ghina, dan ayat ini mencela terlalu banyak ketawa. Sekarang ni banyaklah filem-filem, orang duk buat video pendek dia panggil parodi ke apa benda, semua tu istihza. Duk main-main dengan orang, ambil suara orang tiru. Ini semua ni istihza, main dengan orang, jangan duk main. Wal ghina, mencela lagu-lagu, nyanyi-nyanyian, wal lahwi wal la'ibi wal ghaflah, segala bentuk permainan yang melarakan daripada mengingati Allah dan lalai daripada ingat Allah, maka itu semua tu dicela. Jadi kalau kita dia kata tak boleh kau kita dengar, boleh dengar tapi bukan jadi satu benda rutin. Nabi dengar apa ni, Hasan contohnya bersyair, dia tak marah. Dan ada jugalah waktu ada majlis perkahwinan, Nabi kita benar je, palu kompang, gedebong-gedebang, sambil-sambil tu dia benarkan sahabat kita Ansar bernyanyi, atainakum fahayyina nuhayyikum. Kalau aku panjang tidur habis, tak lagu pun tidur dah. Jadi ada tempat-tempat ni lagu siang malam buat apa kita. Cuma sahabat-sahabat kita yang ambil rukhsah majlis perkahwinan yang boleh berlagu, janganlah sampai bingit. Orang panggil bingit, tahu bingit, sakit telinga kita pergi nak bercakap dengan kawan betul lagu. Kita kata slow-slow je lah. Itu pun kalau perlu. Kalau tengok orang ramai, orang pakai duk bercakap, aku tanya khabar, tak payahlah lagu tu buat apa, mengganggu orang. Nak berlagu sangat, mentah anak orang lain kahwin ada lagu, anak kita lagu juga lah. Jadi kita buat, tengok ni, anak pergi sekali, budak-budak pakai jubah naik atas pentas, duk pukul gendang duf. Kita tak kata tak apalah, sebab pukul duf di tempat perkahwinan itu dibenarkan, tapi lagu dia kuat. Kita nak bercakap dengan kawan sebelah pun tak boleh dengar. Kita nak bikin ni apa benda ni, nak makan, kita nak sumbat perut kan, nak sumbat telinga yang bingit hingga kita kata dah. Lagu kalau nak dengar lagu pun biar tenang. Orang bercakap pun boleh dengar, orang makan pun tenang. Ni koknya pasal lagu macam orang ni darat sangat, tak ada dengar lagunya buat ke dia. Baik. Panjang pula bab lagu ni. Jadi yang pentingnya baca Quran waktu tu itu pun tidak sesuai. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, bila baca Quran kamu dengar. Ni kita duk bercakap hingga bangar, jadi tak sah. Jadi Quran pun bukan tempat dia, tempat orang kahwin ni, tempat orang suka-suka. Kita jumpa kawan-kawan nak tanya khabar, nak bercakap. Jadi kita kena ambil tempat yang sesuai. Baik, yang kelima, yang terakhir penutup, fasjudu lillahi wa'budu,
Allah kata sujudlah kamu kepada Allah Ta'ala dan sembahlah Allah. Al-amru bis sujudi lillahi khususan. Allah Ta'ala sebut tentang sujud pada Allah Ta'ala semata-mata. Itu menunjukkan bahawa lebihnya sujud. Sehingga Nabi, walah kalau kita kata rokok pun ibadat kepada Allah, kenapa Tuhan pilih sujud? Wa annahu sirrul ibadah. Rahsia ibadat itu duduk di sujud. Dan Nabi kita sendiri sebut aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Tempat yang paling hampir seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Lish? Sebab kita letak muka kita hak comel ni. Comel kau uduh kita. Siapa dia kata dia uduh? Akak tangan. Tak ngaku. Akak. Rugi 50 ya. Kalau ngaku ni boleh pitih lah. Sajalah. Tak ada orang mengaku dia wudu. Muka kita muka tempat yang paling mulia. Sebab tu Nabi kita larang tampar muka. Kalau kita nak marah orang jangan tampar muka. Tapi muka ni lah yang diletak di atas lantai, tempat dipijak oleh orang. Bayangkan kalau hari musim hujan, dia naik kaki basah, kaki pula kena makan kau sebaya, pijak atas kapek. Lepas dia pijak kita pergi sujud. Rendah diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah dia panggil rahsia sujud. Maudhi'ul wat'il aqdam, tempat orang pijak kita letak muka kita. Kenapa? Lillah, kerana nak merendahkan diri semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah manusia ni, sujud ini untuk Allah semata-mata. Jangan kita pergi sujud pada makhluk, jangan. Ni tidak ni, nak hormat kata saya siapa sujud nah. Pah kaki lagi cium. Tak, jangan. Ada SOP, jangan dilanggar kerana dia boleh membawa kepada perkara yang tidak baik. Mungkin orang hak siung tu dia faham, kan? Tapi mari hak lain pula, hak tak faham, jadi sujud pada tak sah pula. Na'udzubillah min ghadabillah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, pada pagi yang ceria ini 15 Oktober 2022 tamatlah 10 siri kuliah tafsir surah An-Najmi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kepahaman yang baik, dapat memahami isi kandungan Al-Quran, dapat menjadikan dia panduan dalam hidup kita menuju kepada Allah, dan dapat mendapat kepahaman beramal dengan apa yang telah diajar oleh Allah kepada kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang. Surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.